Jadi Muhammad Sabu telah mengatakan bahawa rompakan demokrasi telah berlaku. Baik, nombor satu, saya nak petik apa yang dikatakan oleh Muhammad Sabu sebelum ini. Pada 5 hari bulan Mei 2013, negara kita telah menghadapi pilihan raya umum ke-12. Ya, pilihan raya umum ke-12 pada 5 Mei 2013. Pada ketika itu Barisan Nasional berjaya tumpaskan Pakatan Rakyat, ya, pada masa itu Pakatan Rakyat, ya. Pada pilihan raya itu dengan memenangi 133 kerusi, ya. 133 kerusi sekaligus menjadikan Barisan Nasional satu kerajaan majoriti ataupun mendapat majoriti dalam Dewan Rakyat. Jadi selepas itu Barisan Nasional menubuhkan kerajaan di mana Datuk Seri Najib Tun Razak terus dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Baik. Walau bagaimanapun pada ketika itu, Pakatan Rakyat dia buat satu siri jelajah yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Now jangan lupa pada ketika itu Pakatan Rakyat terdiri daripada PAS, PKR, DAP. Dan Muhammad Sabu pada ketika itu adalah timbalan Presiden PAS. Dan Muhammad Sabu terlibat dengan siri jelajah ini. Hujah yang digunakan oleh Anwar Ibrahim dan kumpulan Pakatan Rakyat dalam siri jelajah di seluruh negara ialah kemenangan Barisan Nasional hanya mendapat undi popular 47.38%, manakala Pakatan Rakyat mendapat selebihnya iaitu 50.87%. Jadi alasan yang digunakan oleh Pakatan Rakyat termasuk Muhammad Sabu pada ketika itu adalah oleh kerana Pakatan Rakyat mendapat undi popular majority 50.87%, sepatutnya Pakatan Rakyat menjadi kerajaan persekutuan, maka dikatakan bahawa Barisan Nasional sebenarnya telah merompak demokrasi. Sama, merompak demokrasi. Ya, baik. Jadi kita lihat pada hari ini. Hari ini pula Muhammad Sabu kata ada rompakan demokrasi. Untuk makluman saudara-saudari, pada pilihan raya umum ke-14, kalau saudara-saudari ingat, sebelum pilihan raya umum ke-14, rakyat Malaysia satu negara dah tahu bahawa PAS dan UMNO bekerjasama. Dah tahu. Jadi apabila rakyat pergi untuk mengundi, mereka mengundi PAS atau UMNO dengan berbekalkan fikiran bahawa PAS dengan UMNO adalah sekutu, walaupun secara tidak rasmi, walaupun Muafakat Nasional masih belum ditubuhkan. Ya. Jadi pada pilihan raya umum ke-14, Barisan Nasional memenangi 33.8% undi popular. Gagasan Sejahtera iaitu PAS memenangi 16.99% ataupun 17% lah. Jadi secara totalnya Barisan Nasional dengan PAS, kalau kita tengok 33 campur 17, kita mendapat lebih daripada undi popular yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, iaitu Pakatan Harapan hanya mendapat 48.3%. Ya, jadi 48.3% diperolehi oleh Pakatan Harapan. Barisan Nasional campur dengan PAS mendapat lebih daripada Pakatan Harapan. Tetapi oleh kerana pada ketika itu Barisan Nasional dengan PAS tidak membuat satu permuafakatan rasmi, jadi yang bentuk kerajaan adalah Pakatan Harapan. Tetapi sekarang Muafakat Nasional sudah tertubuh dan tambah pula PPBM masuk ke dalam Perikatan Nasional. Jadi kita lihat, kalau dari awal kita lihat, jadi saya nak guna mic terus nanti orang kata tak clear. Jadi kalau kita lihat 33.8 campur 16.9 tambah pula dengan PPBM dah jauh melebihi 50%. Ya, sekarang dah ada perikatan yang sah. Dan Pakatan Harapan pula dah jauh kurang dari 48%. Jadi kalau kita gunakan logik yang digunakan oleh Mat Sabu pada lepas GE13, memang sah Pakatan Harapan tidak layak membentuk kerajaan persekutuan. Ini bukan saya yang kata, ini saya guna balik logik Muhammad Sabu. Logik tu memang silap. Memang silap. Sebenarnya pembentukan kerajaan adalah
ataupun kalau kita nak lihat siapa yang menang majoriti, siapa yang kalah majoriti, kita cuma kira bilangan kerusi parlimen. Tetapi pada masa itu Mak Sabu cuba kaburkan mata rakyat dengan berkata kita perlu lihat undi popular. Ini salah. Tetapi saya nak pakai balik logik yang salah itu untuk memberitahu Muhammad Sabu, guna logik hang sendiri, guna logik Mak Sabu sendiri, seharusnya Perikatan Nasional memegang tampuk kepimpinan negara. Jadi jelajah Muhammad Sabu ni sebenarnya jelajah penipu. Ya, jelajah penipu. Sebabnya Muhammad Sabu secara tidak langsung sedang memijak-mijak logik yang digunakannya sendiri selepas pilihan raya umum ke-13. Ya, itu satu. Baik, nombor dua, seperti yang saya dah katakan, dari segi perlembagaan sebenarnya kita tak perlu lihat undi popular. Dia sama sebenarnya kalau kita lihat contohnya dua pemain badminton, A dengan B. Jadi kita tahu kalau mereka buat 3 pertandingan, pertandingan pertama, pertandingan kedua, kemudian pertandingan penentu. Misal kata pertandingan pertama tu mata dia 15 mata, kedua maksimum 15 mata, ketiga 15 mata. Kalau kita kira semua mata yang diperolehi oleh salah seorang daripada pemain, mungkin dia dapat lebih daripada pemain yang kedua tu. Tetapi itu tidak menentukan dia pemenang. Memenangi, siapa yang menang pertandingan badminton itu, kita kena lihat satu pertandingan itu secara keseluruhan. Pertandingan pertama dia dapat 1 mata sebab dia menang, kedua dia dapat 1 mata, mungkin ketiga berapa mata. Sama juga kalau kita lihat pilihan raya umum, ya. Undi popular ni bukan penentu. Penentu ialah bilangan kerusi yang diperoleh dalam parlimen. Dan setahu saya sekarang secara sah Perikatan Nasional mempunyai kerusi majoriti. Ya, baik. Itu nak sebut berkenaan dengan hujah Mak Sabu lah. Ya. Lagi satu saya nak sarankan di sini bahawa rakyat Malaysia sebenarnya perlu tahu bahawa apa yang berlaku hari ini adalah satu kesedaran. Ya, saya dalam sidang media ini saya tidak ingin memihak kepada siapa, Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke. Saya cuma nak memberitahu ini harus dijadikan satu kesedaran bahawa esok dalam pilihan raya, apabila kita membuat pilihan siapa ataupun apabila kita mengundi seseorang itu untuk memegang title ataupun untuk menjadi ahli parlimen, wakil rakyat, kita tidak harus bertumpu kepada parti. Kita harus bertumpu kepada kemampuan orang itu. Memang kita tidak boleh nafikan bahawa parti orang itu akan mempengaruhi. Sebab kadang-kadang orang tu dari PAS, kita suka ideologi PAS, jadi kita undi orang tu. Tapi kita kena beransur-ansur, matang dan berani melihat individu, kemampuan individu tu, baik dia dari parti UMNO, dia dari parti PPBM, dia dari parti PKR, ataupun dia adalah ahli bebas. Dia tidak terikat kepada mana-mana parti. Ya, disebabkan akhirnya Perlembagaan Persekutuan ni dari segi pelantikan Perdana Menteri dan dari segi pembentukan kerajaan adalah buta parti. Jadi kalau kita lihat Perlembagaan Persekutuan, saya dah berulang kali dah kata, misalnya kata kalau kita lihat dari segi pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang termaktub dalam perkara-perkara 32(1), iaitu kuasa agung, dan perkara 39, dan kemudian dari segi pelantikan Perdana Menteri perkara-perkara 40(2), 43(1) dan 2, ya, kesemua ini tidak menyebut parti. Jadi Perlembagaan Persekutuan kita hanya memberi fokus kepada ahli Dewan Rakyat. Jadi ini kita kena tahu, kita kena akur dan kita kena terima bahawa kalau Perdana Menteri contohnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia membuat keputusan, biarpun Perikatan Nasional, ahli-ahli Dewan Rakyat dari Perikatan Nasional memegang kerusi majoriti, tetapi dia nak buat satu kerajaan campuran. Jadi dia memilih jemaah menteri dia memilih seorang dari PAS, dia memilih seorang dari DAP, dia memilih seorang dari PKR, dia memilih seorang dari UMNO. Itu hak Perdana Menteri dan tidak boleh dipersoal. Ya, rakyat kena faham bahawa apabila kita mengundi, kita bukannya mengundi kerajaan, kita hanya mengundi ahli Dewan Rakyat. Kemudian apabila kita mengundi ahli Dewan Rakyat, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara, menggunakan hemat dia untuk mengundi
untuk melantik seorang Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri ini pula akan memberikan nama-nama calon-calon yang akan memegang jawatan-jawatan tertentu di dalam kerajaan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Ya, bukan kita yang lantik kerajaan. Jadi ini kita kena tahu. Kita kena tahu bahawa dalam pilihan raya fokus kita adalah kepada ahli Dewan Rakyat. Ya. Jadi kenyataan Muhammad Sabu kononnya kerajaan dicuri, ada berlaku kecurian demokrasi, rompakan demokrasi, tidak benar. Keruntuhan kerajaan ni ataupun pembentukan kerajaan ni prerogatif Perdana Menteri. Apa yang berlaku ialah Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, kemudiannya Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kemudian dia menjadi prerogatif Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk tentukan siapa yang dia suka berada di dalam jemaah menteri dia untuk dibawa ke Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenalkan. Tak ada rompakan. Jadi kalau Muhammad Sabu terus kata ada rompakan, ini bermakna Muhammad Sabu sedang menghina Perlembagaan Persekutuan dan sedang menghina Yang di-Pertuan Agong. Ya. Saya ulang, Muhammad Sabu sedang menghina Yang di-Pertuan Agong, menghina Perlembagaan Persekutuan. Jadi hentikanlah penipuan ini, saya sarankan kepada Muhammad Sabu, ya.